Baik. Itu. Satu. Baik. Kita mulakan kuliah maghrib malam ni dengan baca sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sudah tentu jawapannya tidak sama. Innama yatazakkaru ulul albab, hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman kepada Allah Taala serta mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Taala, nescaya diampunkan dosanya telah pun terdahulu, insyaallah. Jangan hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa, syura, muslimin, muslimat, muslimin muslimat ada. Muslimat yang Allah, alhamdulillah kita panjatkan budi syukur Allah Taala kerana kita sekali lagi dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kitab kita, kitab Hadis Kursi Kitab Hadis Kursi yang dikarang oleh Muhammad Yusuf Abdul Qadir. Malam ni kita lihat di bab yang ke-7, surat 19. Surat 19 tajuknya Allah di sisi sangkaan hamba-Nya. Allah Ta'ala di sisi sangkaan hamba-Nya. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala azza wa jalla yaqulu ana inda dhanni 'abdi bi. Ana inda dhanni 'abdi bi. In zanna khaira falahu wa in zanna syarra falahu. In zanna khaira falahu wa in zanna syarra falahu. Diriwayatkan daripada Wasilah bin Al-Aqsa, beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata ia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana inda zanni 'abdi bi. Ana inda zanni 'abdi bi,
falyazunna bi ma syaa. Falyazunnu bi ma syaa. Baik. Hadis yang kita nak kupas malam ni itulah hadis yang berbunyi, hadis yang terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, dia kata, innallaha ta'ala azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini hadis kursi lah, kerana kita dalam kitab perbincangan hadis kursi. Jadi apa yang Allah Taala firmankan, tuan-tuan? Ana inda zanni abdi, aku di sisi persangkaan hamba-Ku terhadap diriku. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku bi terhadap diriku. In zanna khaira falahu, jikalau dia menyangka akan sangkaan yang baik, falahu, maka baginya mana? Baginya kebaikan di atas apa yang dia sangkakan. Wa izanna syara falahu, dan jikalau dia menyangka yang buruk, falahu, maka baginya juga, yang baginya di atas sangkaan yang buruk tadilah. Kemudian diriwayatkan daripada Wasilah bin Al-Aqsa bila berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala telah berfirman, dia kata, ana inda zanni abdi, aku di sisi sangkaan hamba-Ku bi terhadap diriku. Falyazunnu bi masya'a, maka hendaklah kamu menyangka bi terhadap diriku masya'a, apa yang kamu kehendaki. Apa yang kamu kehendaki. Hadis ini riwayat daripada Ibn Hibban. Sanadnya adalah sahih melalui daripada para perawi. Jadi hadis, tuan-tuan, nak maklumkan pada kita berkenaan tentang sangkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dunia, tuan-tuan, kita menghadapi berbagai-bagai liku-liku kehidupan dah. Sama ada kadang-kadang kita berada dalam kebaikan dan juga kadang-kadang buruklah. Ada masanya kita gembira, ada masanya kita duka cita, ada masanya kita dilanda oleh musibah dan juga bala bencana dan sebagainya. Kan? Jadi kita kena sikap terbuka terhadap apa yang telah Allah Taala tentukan terhadap diri kita, sama ada baik ataupun buruk. Kalau kita menganggap sesuatu kejadian yang menimpa diri kita, ahli keluarga kita, adik-beradik kita dan sebagainya, anak-anak kita dan sebagainya, kalau kita menganggap benda itu baik, maka jadi baiklah. Sudah tentu kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita menyangka benda yang buruk, Allah Taala ni zalim, Allah Taala ni tak adil, Allah Taala ni orang kata macam-macam lagi lah tanggapan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu berlaku terhadap apa yang dia sangkakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyangka buruk, maka buruklah. Kalau dia menyangka baik, maka baiklah. Begitu juga, tuan-tuan, ketika seseorang itu berada dalam sakaratul maut, berada dalam nazak nak meninggal dunia. Dalam keadaan itu pun para ulama dia kata, naklah kita juga bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naklah kita bersangka baik terhadap Allah Taala. Kalau kita bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kita membayang-bayangkan syurga Allah Subhanahu wa taala, kan, dengan balasan-balasan janji baik yang Allah Taala bagikan pada kita, insya-Allah kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau waktu kita sakaratul maut itu dalam keadaan kita membayangkan benda yang buruk, membayang-bandakan buruk, kan, siksaan dalam neraka, kan, dan pelbagai lagi lah perkara-perkara yang tak elok yang kita bayangkan, maka Allah Taala kata, sudah tentu kamu nanti akan mendapat balasan azab siksaan daripadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia itu di atas apa yang dia sangkakan Allah Taala. Okey. Satu lagi, kalau kita menyangka benda yang baik terhadap Allah Taala, satu lagi, maka kita mesti mengamalkan benda-benda yang baik. Tak guna kalau kita bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala tetapi kita tidak mengamalkan benda baik. Tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita tidak mengerjakan apa yang diperintah dan disuruh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita melakukan benda-benda yang keji.
benda-benda yang mungkar, benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak sesuai lah dengan sangkaan tadi. Sedangkan kamu menyangka benda yang baik terhadap Allah, tetapi kamu tidak mencari bekalan untuk nak mencapai kepada sangkaan yang baik tadi. Tapi sebaliknya kamu mengamalkan benda-benda yang tak elok, yang buruk. Jadi tak sesuai lah dengan sangkaan kamu itu. Jadi kalau kamu menyangka yang baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu mesti mengamalkan benda-benda yang akhlak-akhlak yang baik, mengerjakan apa yang diperintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kalau yang tadi, mana kalau dalam keadaan sakratul maut pun, kan para ulama pun berpesan begitu juga. Kita naklah memberikan satu sangka yang baik Allah Ta'ala. Jadi kita membayangkan syurga Allah Ta'ala dengan nikmat-nikmat terdapat dalam syurga itu. InsyaAllah kita akan mendapat syurga Allah Ta'ala. Kenapa? Kita bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudaratan, kan, malam bencana, musibah, kadang-kadang berlaku kematian, kemalangan jalan raya, kan, diserang oleh penyakit yang kata yang sukar untuk mencari ubat kepada penyakit tersebut. Penat, kadang-kadang kita berubat, habis duit banyak, berpuluh ribu habis duit. Tak? Berpuluh ribu habis duit. Ada di kalangan manusia ini bila ditimpa oleh masalah itu, mereka bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan sebenarnya dalam proses orang begitu yang ditimpa oleh sakit, sebenarnya mereka itu dalam proses Allah Taala nak ampunkan segala dosa-dosa mereka disebabkan oleh dosa-dosa dan kesilapan mereka yang lepas. Dapatkan dosa dan kesilapan yang lepas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kan mengenakan penyakit ya dalam tempoh yang lama, banyak duit habis untuk untuk digunakan untuk menyembuhkan penyakit tadi, tetapi masih lagi tak sembuh, kan? Sebenarnya dalam konteks itu pun kita naklah juga orang kata bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah kita yakin Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa selepas yang lepas, dan nanti bila kita meninggal dunia, kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dosa-dosa kita telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ana inda zanni abdi bi, in zanna khaira falahu wa in zanna syarra falahu. Kata Allah Ta'ala, aku di atas sangkaan hamba-Ku terhadap diriku. Jikalau kita bersangka baik, maka baiklah balasannya, dan kalau sangka buruk, maka buruklah balasannya. Baik, kita lihat dia punya pengajaran daripada hari ini. Pertama, Allah Ta'ala menjelaskan kepada para hamba bahawa mereka akan memperolehi sesuatu berdasarkan keyakinan mereka kepadanya. Keyakinan yang baik akan mengundang kebaikan, begitulah sebaliknya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, aku di sisi keyakinan hamba terhadap diriku, iaitu Allah Ta'ala berkuasa melaksanakan apa yang diyakini oleh manusia, bahawa dia akan melakukannya. Allah Ta'ala berkuasa melaksanakan apa yang diyakini oleh manusia, bahawa dia akan melakukannya. Nampak tak? Itulah kuasa Allah Ta'ala. Jadi manusia ni tuan-tuan, kuasa dia terbatas. Walaupun manusia diberikan berbagai kekuasaan, ada yang ada kuasa seperti kuasa raja, ada yang menjadi Perdana Menteri, ada yang menjadi menteri dan sebagainya. Mereka diberi kuasa oleh Allah Ta'ala dalam dunia ini. Tetapi kita fahamlah, kuasa manusia pun terbatas, tidak boleh melawan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja yang melakukan dunia itu telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua dah tentu Allah Ta'ala, sama ada baik ataupun buruk. Tetapi bukan maknanya Allah Ta'ala memaksa kita mengikut kepada qada dan qadar dia. Kita telah pun ditentukan Allah Ta'ala di azali, kan, apa yang berlaku pada kita dalam dunia ni. Tetapi bukan bermakna Allah Ta'ala memaksa kita untuk mengikut dia punya kehendak dia, tetapi nak menyatakan kepada kita bahawa ilmu Allah Ta'ala itu mendahului akan ilmu kita. Itu yang nak dinyatakan di situ.
Ilmu Allah Ta'ala tu lebih dahulu melebihi daripada ilmu kita. Itu sebab Allah Ta'ala bersifat alim, berilmu. Jadi berilmu Allah Ta'ala ni kan berbeza. Berilmu Allah Ta'ala berbeza dengan berilmu yang ada pada makhluk. Berilmu yang ada pada makhluk adalah terbatas ilmu kita, betul tak? Dan kita pun kadang-kadang kita spesifik pada bahagian-bahagian tertentu saja. Tak semua benda kita tahu pun. Dan ada masanya, contohnya kalau dalam bab repair kereta, kadang-kadang kita tak tahu pun nak repair kereta, jadi kita hantar pada orang yang tahu tentang repair kereta. Kemudian kita masalah sakit jantung, kan orang repair kereta tak boleh repair kita punya jantung, betul tak? Jadi kita kena pergi hospital, jumpa doktor. Doktor dia akan tengok jantung, itulah scan jantung kita macam mana keadaan dia, betul tak? Begitu juga dalam masalah kewangan. Dalam masalah kewangan, kita tak boleh jumpa pada orang tertentu yang tak faham tentang masalah kewangan. Jadi kita kena jumpa seseorang yang pakar tentang masalah kewangan. Dia perancang kewangan, dia faham tentang masalah kewangan, kita jumpa dengan dia. Kalau kita jumpa dengan orang tak faham masalah kewangan, maka duit kita habis, sedangkan masalah kewangan kita pun tak akan selesai. Betul tak? Jadi setiap orang tuntutan ada spesifik ataupun kelebihan ataupun pakar mereka di dalam sesuatu bidang. Hospital pun begitu juga. Ada yang pakar tentang tulang, ada yang pakar tentang jantung, ada pakar tentang kulit, ada pakar tentang gigi saja. Gigi dia pakar tentang gigi, ada pakar tentang mata. Dia mata dia pakar lah. Betul tak? Jadi masing-masing ada kelebihan masing-masing. Tak ada semua orang tu dia pakar semua bidang. Dia universiti pun betul tak? Itu sebabnya universiti tu dia banyak kos, macam-macam kos universiti. Kerana tak semua orang di universiti itu, pensyarah-pensyarah itu dia pakar di dalam semua bidang. Tak semua. Mereka pun spesifik bahagian ataupun bidang mereka masing-masing. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, ilmunya meliputi semua kepakaran manusia yang terdapat dalam muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan satu lagi nak sebut pada kita bahawa ilmu Allah Taala itu mendahului daripada ilmu kita. Ilmu Allah Ta'ala melebihi mendahului daripada ilmu kita. Bukan makna kita kena kita dipaksa, bukan makna kita dipaksa untuk mengikut qada dan qadar Allah itu. Tetapi nak nyata pada kita ilmu Allah Ta'ala itu melebihi daripada ilmu kita. Itu saja yang Allah Ta'ala sebut pada kita lah. Kenapa sampai itu pula? Pada manusia pun ada usaha dan juga ikhtiar juga. Tanpa usaha dan ikhtiar, maka kita termasuk dalam kumpulan tertentu. Namanya kumpulan apa tu? Kumpulan Jabariyah. Jabariyah ni satu kumpulan yang hanya menyerah bulat-bulat kepada Allah, tanpa ada usaha daripada dia. Qadariyah pula lain pula. Usaha saja tanpa ada penyerahan diri kepada Allah Ta'ala pun tak boleh juga. Kita daripada golongan Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita duduk tengah-tengah. Kita mesti ada usaha dan juga kita mesti ada penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap setiap usaha yang telah pun kita lakukan. Baik, kemudian tuan-tuan, hadis ini mengajak umat Islam supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam segala urusan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan kebaikan yang banyak, kurniaan, kelebihan dan pelbagai lagi pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan sangkaan yang buruk terhadapnya Allah, dia akan mendapat apa yang dia sangkakan. Itu sebabnya kita naklah selalu bersangka baik dengan Allah SWT, walaupun berbagailah tuan-tuan musibah ke, kemalangan ke, kemalaratan ke, apa yang berlaku pada kita lah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kehidupan kita ni dibahagikan seperti roda. Kehidupan kita ni macam roda lah. Ada masa kita senang dan selesa, ada masa kita susah, melarat kehidupan. Tu kita kena faham lah. Jadi jangan tak faham pula, InsyaAllah. Baik. Baik, seterusnya kita lihat tajuk yang ke-8. Tajuk yang ke-8, anak Adam mendustakan dan juga mencela Allah, tajuknya.
Okey. Tajuk yang ke-8, anak Adam mendustakan dan juga mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah meriwayatkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Subhanahu Wa Taala kazzabani ibnu Adam. Kazzabani ibnu Adam walam yakul lahu zalika fasyatamani. Fasyatamani. Walam yakul lahu zalika fa amma takzibuhu iyaya fa qawluhu lan yaudani kama bada'ani walaysa awalul khalqi bi ahwani alayya min i'adatihi amma syatmatuhu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu walada wa ana al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu amma syatmuhu iyaya faqulhu li waladun fasubhani an attakhiza sahibatan aw walada. Attakhiza sahibatan aw walada. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis seterusnya, hadis ini terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata, ya qala Rasulullah sallam, telah berkata Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala telah berfirman, dia kata, kazabani ibnu Adam, telah mendustakan daku oleh anak Adam. Walam yakul lahu zalika, sedangkan aku bukanlah seperti apa yang dia katakan. Sedangkan aku bukanlah sebagaimana apa yang dia katakan. Wa syatamani, dan dia juga mencela aku, kata Allah Taala. Dan dia juga mencela aku. Walam yakul lahu zalika, padahal aku bukan seperti demikian sebagaimana apa yang mereka cela. Fa amma takzibuhu iyaya faqauluhu la yu'idani kama bada'ani walaysa awalu khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Adapun tentang mendustanya, tentang mendustanya anak Adam tadi terhadap diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, dia kata dia, ini Allah Taala, sama sekali tidak akan menciptakanku semula seperti mana dia mula-mula menciptakan aku. Dia kata lan yu'idani kama bada'ani. Okey, kata hamba tadi, dia kata, atau kata anak Adam tadi, Allah SWT tidak akan mencipta aku kembali sebagaimana dia mencipta aku pada kali yang pertama. Ini dustaan, pendustaan anak Adam itu yang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaisa awalu khalqi ahwana alayya min i'adatihi, padahal tidaklah awal penciptaan itu lebih mudah ke atasku berbanding dengan penciptaannya semula. Kata Allah, bukankah, kata Allah Taala, awal penciptaan itu lebih mudah atasku daripada mengulangi penciptaan. Nak beritahu pada kini tuan-tuan, penciptaan kali pertama tu sangat mudah bagi Allah Taala, apalagi kalau penciptaan kali kedua. Penciptaan kali kedua, penciptaan kali pertama pun mudah pada Allah, apalagi penciptaan kali kedua, mana hari kebangkitan besok. Itu yang pertama. Wa amma syatmuhu iyaya, dan adapun celaan hamba-Ku terhadap diriku, faqauluhu, seperti katanya hamba tadi, ittakhazallahu walada, Allah Taala ini mempunyai anak, dia kata. Allah Taala mempunyai anak. Wa ana al-hadus samad, sedangkan aku itu esa as-samad, yang mana aku ni tempat tumpuan segala manusia. Lam yalid wa lam yulad, aku tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul li kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagi aku. Wa fi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat, kan, lahu an Ibnu Abbas, baginya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia kata, amma syatmuhu iyaya faqauluhu li walad, adapun celaannya anak Adam tu terhadap aku,
faqauluhu seperti katanya anak Adam itu li walad, bagiku ada anak. Li anak, bagi aku tak ada anak. Fasubhani, maka maha suci aku, kata Allah Subhanahu wa taala, an attakhiza sahibatan aw walada. Maha suci aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bahawa aku mempunyai anak. Ataupun aku mempunyai sahabat. Kan? Jadi maha suci Allah SWT daripada mempunyai anak, dan juga maha suci Allah Ta'ala daripada mempunyai isteri. Jadi Allah Ta'ala tidak ada isteri. Okey. Jadi hadirin tuan-tuan, nak beritahu pada kita tentang masalah orang kata pendustaan ataupun sikap manusia itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sikap manusia. Kemungkinan berlaku sikap ini, kemungkinan antaranya ialah disebabkan oleh kejahilan. Sebab oleh jahil dan tak faham, jadi mereka bersikap begitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga kalau manusia ni dia bukan jahil pun, dia berilmu, dia faham benda tu. Tetapi dalam masa yang sama, syaitan menggoda dia dan menghasut dia, sehingga kan dia bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Antara sangka buruknya ada dua tadilah. Yang pertama, bahawa dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, bahawa dia mencerca dan juga mencela Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa yang dia dustakan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Dia dustakan Allah Taala, dia kata Allah Taala tidak akan mampu besok membangkitkan dia di akhirat besok. Kan? Dia kata Allah Ta'ala tak akan mampu tuan-tuan menjadikan semula manusia ataupun menghidupkan semula manusia besok di akhirat besok. Dia kata tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada hari kebangkitan. Habis dunia ni, habislah. Tidak ada lagi orang kata alam kubur ke, hari kebangkitan ke, hari penghisapan ke, kan? Orang kata pada mahsyar ataupun melalui titian siratal mustaqim, syurga neraka, tu semua tak ada lah pada tanggapan mereka. Kan? Itu sebabnya dia kata lan yu'idani kama bada'ani. Dia kata mereka menyangka bahawa aku tidak akan mengembalikan mereka semula sebagaimana, kan? Aku tak boleh balikan mereka. Lan yu'idani kama bada'ani. Dia kata dia Allah Ta'ala sama sekali tidak akan menciptakan aku semula sebagaimana dia mula-mula menciptakan aku. Sedangkan Allah Ta'ala penciptaan paling pertama pun mudah. Apalagi kalau penciptaan kali yang kedua, mudah sangatlah. Syukur Allah Ta'ala kata kun fayakun. Jadi maka jadilah dia. Jadi maka jadilah ia. Nampak tak? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat kisah berkenaan dengan orang kata Uzair, kan, Nabi Uzair tu, kan? Au kallazi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urushiha, kan? Ayat surah Al-Baqarah itu. Ia berkenaan dengan kisah Nabi Uzair lah. Yang mana Nabi Uzair telah satu hari menaiki dia punya keldai dia, bersama dengan keldai dia dan juga bahan makanannya. Dia lalu pada satu kampung, yang mana kampung itu telah pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada perbuatan seorang raja yang zalim pada masa itulah. Jadi habislah orang mati dalam perkampungan itu. Kemudian Nabi Uzair pun orang kata termenunglah melihat kepada kejadian tadi, dan terdetik dalam hati dia, dia berkata, bagaimana Allah Ta'ala nak menghidupkan semula perkampungan yang telah musnah ini? Macam mana besok Allah Ta'ala akan membangkitkan semula makhluk yang telah pun binasa ini suatu hari nanti? Maka tiba-tiba tuan-tuan, Allah Ta'ala mendengar apa yang dikatakan oleh Uzair dalam hati dia. Maka lalu Allah Ta'ala pun mematikan Uzair selama 100 tahun. Dia matikan Uzair selama 100 tahun, tuan. Bila Nabi 100 tahun, kan, maka Nabi Uzair pun dihidupkan semula ataupun dibangunkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya pada Uzair, wahai Uzair, kan, berapa lama kamu mati? Kemungkinan berapa lama kamu tertidur? Maka dia kata, kan, mungkin sebahagian hari ataupun satu hari. Mungkin setengah hari ataupun satu hari. Maka tiba-tiba ada suara menyatakan, sebenarnya bukan kamu tidur satu hari atau setengah hari, tetapi kamu telah pun tidur selama 100 tahun. 100 tahun. Tengoklah apa yang berada di sekitar kamu lah. Tengok sekitar kamu tu. Tengok pada makanan kamu. Okay, makanan kamu bawa dulu masih baik lagi, masih bagus lagi. Tetapi lihatlah kepada keldai kamu.
Lihat bila Uzair tengok pada keldai dia dapati bahawa keldainya telah pun lama mati dan telah pun menjadi tulang belulang, tidak ada daging lagi, dan tidak ada apa lagi? Tidak ada daging, tidak ada kulit, semua tak ada. Dah habis semua tulang belulang dan jadi tengkorak macam tu. Dia punya keldai dia, tuan-tuan. Nampak? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kan mentakdirkan bahawa keldai tadi dihidupkan semula di depan Nabi Uzair. Dan Uzair melihat sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya kuasa dia, Allah Taala mempencantumkan semula akan segala daging-daging dia, kulit-kulit dia, kan, mata dia, telinga dia, dibentuk semulalah. Dibentuk semula akan keldai Nabi Uzair itu di depan Nabi Uzair sendiri. Dan Nabi Uzair melihat kepada kejadian tadi, melihat dia. Dan Nabi Uzair pun takjublah terhadap apa yang berlaku. Nampak? Itu salah satu daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kemudian dikisahkan bahawa Nabi Uzair, kan, Nabi Uzair alaihissalam, kemudian dia balik ke kampung dia semula. Bila sampai ke kampung dia semula, didapati bahawa orang kampung tidak kenal itu adalah Uzair. Kenapa? Kerana mengikut mereka, Uzair telah pun menghilang selama lebih daripada 100 tahun. Jadi masing-masing tak tahu ke mana Uzair ni pergilah. Jadi bila Uzair kembali semula pada kampung dia, jadi ramai yang tak tahu, yang tak kenal dia. Maka Uzair kata, ada tak orang yang paling tua dalam kampung ini? Kemungkinan dia kenal saya lah. Kemungkinan dia kenal saya. Maka orang kampung menunjukkan kepada seorang perempuan tua. Seorang perempuan tua yang telah pun buta. Buta dia. Dulu dia tak buta, tapi bila disebabkan dia terlampau tua, maka dia buta. Kan? Maka Uzair pun memperkenalkan dirinya pada perempuan tua tadi. Perempuan tua tu kata, seolah macam suara kamu ni macam Uzair, dia kata. Yang saya tahu Uzair ni seorang yang doa yang sangat mustajab. Mustajab doa dia. Boleh tak untuk saya nak confirm ke ni, kan? Tak istilah kata nak confirm kan ni betul kau Uzair, kamu ni Uzair atau tidak? Boleh tak kau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikembalikan akan mata ke semula? Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka Uzair pun berdoa kepada Allah dan dikembalikan matanya semula, perempuan tua tadi, dan akhirnya dia dapat melihat. Dan bila dia dapat melihat, maka dia dapat camlah itu memanglah Uzair. Itu memanglah Uzair. Nabi Uzair yang telah pun hilang selama 100 tahun lamanya, tuan-tuan. Nampak tak? Dan antara kelebihan yang ada pada Uzair ni, tuan-tuan, dia hafal kitab Taurat. Dia hafal kitab Taurat. Sedangkan kan manusia pada masa tersebut tidak ada seorang pun yang hafal kitab Taurat. Dia seorang pun tak hafal. Kerana adalah masa dah terlampau jauh. Masa dah terlampau jauh. Jadi pada masa itu, ketika Uzair dihidupkan semula tadi, tidak ada seorang pun yang hafal tentang kitab Taurat itu. Jadi diminta kepada Uzair supaya membaca kitab Taurat di depan orang-orang kampung lah. Kemudian Uzair pun membacakan kitab Taurat. Daulah keyakin bahawa itu adalah sebenarnya Uzair. Kemudian satu lagi perkara yang menakjubkan yang berlaku pada masa itu, tuan, cucu kepada Uzair, kan, pada masa itu cucunya berumur, kalau tak silap saya, cucu dia berumur 80 tahun tak silap. Sedangkan Uzair berumur 40 tahun. Uzair berumur 40 tahun. Jadi tua cucu daripada datuk. Tua cucu daripada datuk. Nampak? Kenapa? Kerana Uzair dikembalikan semula dalam ketika umur dia masa itu 40 tahun. Ketika Uzair dia hilang tu umur dia 40 tahun. Bila dia kembali semula, dia pun masih lagi berumur 40 tahun. Kira kan? Sedangkan cucunya telah berumur dalam anggaran 80 tahun, tuan. Cucu lagi tua daripada dia lah. Masya Allah, tuan. Itulah kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan. Baik, Jadi daripada hadis ni jelas menunjukkan kepada kita, tuan. Ada di kalangan manusia ni, kata Allah Ta'ala, yang mendustakan Allah Ta'ala. Dan ada di kalangan manusia ni yang memaki hamun ataupun mencerca dan juga mencela Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana mereka itu mendustakan Allah Ta'ala? Mereka mendustakan Allah Ta'ala. Dia kata Allah Ta'ala tak boleh membangkitkan semula manusia besok. Setelah manusia semua mati dan wafat semua, kan, alam telah pun rosak dan binasa, kiamat telah berlaku. Mereka menyangka bahawa tidak ada lagi hari kebangkitan. Tidak ada lagi hari penghitungan. Tidak ada lagi hari pengisapan bagi mereka.
Ini ada satu orang kata sangkaan yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mereka mencecer dan mencela Allah Taala. Dia kata Allah Taala mempunyai anak, iaitulah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mereka anggap itu sebagai anak. Okey, Nabi Isa ini ialah anak kepada Siti Maryam. Maryam itu ialah anak kepada Imran. Anak kepada Imran dan juga isterinya Imran lah. Di mana Imran ini telah pun bernazar bahawa kalau mereka seandainya mendapat seorang anak laki-laki, jadi anak laki itu akan diletakkan di Masjidil Baitul Muqaddis untuk berkhidmat di Baitul Muqaddis masa itu. Masa itu Baitul Muqaddis dijaga oleh Nabi Zakaria alaihissalam lah. Nabi Zakaria alaihissalam. Itu nazar Imran. Tetapi apabila isteri ini telah mengandung dan melahirkan seorang anak, rupa-rupanya yang melahirkan anak itu ialah Siti Maryam. Anak Maryam itulah seorang perempuan. Tetapi disebabkan oleh dia telah bernazar, kan, dia telah bertekad untuk meletakkan anaknya berkhidmat di Baitul Muqaddis, maka akhirnya diletakkan Siti Maryam di Baitul Muqaddis. Dan Nabi Zakaria tuan-tuan menyediakan satu bilik khas kepada Siti Maryam untuk dia duduk dalam tempat itulah. Tak macam mana tuan-tuan ditakdirkan, kan, Siti Maryam dikurniakan seorang anak. Dikurniakan seorang anak. Maka Allah Ta'ala telah perintahkan malaikat Jibril AS berjumpa dengan Siti Maryam dan beritahu pada Maryam bahawa dia akan menerima seorang anak. Siti Maryam terkejut lah. Kerana biliknya biasanya terkunci. Dia tak boleh sesiapa pun boleh masuk. Kalau boleh masuk pun Nabi Zakaria saya dibenarkan masuk. Orang tak boleh masuk. Tiba-tiba dia dapati ada seorang lelaki berada dalam bilik dia. Kan dia lelaki itu, itulah Jibril lah. Jibril kata, kamu akan dikurniakan seorang anak. Maka Siti Maryam kata, macam mana aku boleh dikurniakan anak, sedangkan aku bukannya seorang perempuan penzina, aku bukan seorang perempuan yang jahat, dan aku juga tidak pernah berkahwin. Maka Jibril kata, benda ni adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nak rezekikan kamu seorang anak, maka kamu akan dikurniakan walaupun kamu tidak ada suami. Jadi tidak ada ayah kepada Nabi Isa alaihissalam ini. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka menganggap bahawa Allah Ta'ala itu ialah ayah kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Allah Ta'ala kata Isa itu bukan anak. Dan Nabi Isa kata, kan, aku ni bukannya anak Tuhan. Aku bukannya anak Tuhan. Aku adalah seorang Nabi dan juga seorang Rasul. Aku diutuskan kepada kamu. Dan aku pun tak pernah cakap bahawa supaya kamu sembah aku. Tetapi orang-orang Kristian contohnya mengambil Nabi Isa itu sebagai Tuhan dan anak kepada Tuhan, dan mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Mereka buat patung Nabi Isa alaihissalam. Nampak? Mereka sembah. Kerana orang Kristian ni pun dia ada berbagai juga dia punya pecahan-pecahan kumpulan dia. Orang Kristian kan macam-macam pecahan kumpulan dia. Ada yang menganggap bahawa Isa itu sebagai Tuhan dan Tuhan itu adalah Isa. Isa Tuhan, Tuhan Isa. Itu kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua menganggap bahawa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, anak Allah. Kumpulan yang ketiga mendakwa bahawa kan Nabi Isa itu salah satu daripada tiga Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Maryam dan Tuhan Isa. Tuhan Isa kan. Ini antara tiga pecahan terbesar dalam agama Kristian ataupun agama Nasrani lah. Itu. Cuma kan agama Nasrani, walaupun begitu tanggapan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sikap mereka terhadap orang beriman ini lebih, orang kata, lebih lembut dah berbanding dengan orang Yahudi. Kerana orang Yahudi sikapnya terhadap orang Islam ni memang keras. Memang keras. Kan, mereka sanggup berperang, kata membunuh orang Islam dan sebagainya. Seperti mana yang berlaku di Palestin. Itu sikap orang Yahudi terhadap orang Islam. Berbeza dengan orang Kristian, walaupun mereka ada berbagai-bagai tanggapan terhadap Nabi Isa dan juga Siti Maryam, kan, dan mereka menganggap, ada yang menganggap bahawa Nabi Isa itu merupakan anak kepada Tuhan, tetapi sikap mereka terhadap Islam tu adalah lembut sikitlah berbanding dengan orang Yahudi. Orang Yahudi juga tuan-tuan, mereka itu menganggap Uzair itu sebagai Tuhan.
Mereka juga menganggap Uzair itu sebagai Tuhan juga. Macam mana orang Kristian menganggap Isa itu sebagai Tuhan, mereka juga menganggap Uzair itu sebagai Tuhan. Kenapa? Kerana Uzair ini punya banyak kelebihan lah, macam saya cakap tadi. Antaranya lah doa ini yang mustajab, yang terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Faham kan, tuan-tuan? Baik, kita lihat dia punya pengajaran daripada hadis ini. Hadis ini menyebutkan dua kategori manusia berserta etikat mereka yang kufur disebabkan kejahilan dan sikap melampaui batas. So, kenapa mereka bertanggapan begitu terhadap Allah Ta'ala? Antaranya ialah sebab jahil lah. Bila jahil, jadi mereka menyatakan Allah Ta'ala dengan suatu benda yang tidak layak kepada Allah. Yang kedua, bukan mereka jahil, mereka tahu, dia faham. Contohnya golongan ahli kitab. Golongan tiap mereka faham, mereka tahu pun, tapi mereka tetap mendustakan Allah Subhanahu wa taala, membuat tanggapan tidak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang mendustakan Allah Taala dengan menyatakan bahawa dia tidak akan membangkitkan manusia selepas mereka dimatikan. Ini antara golongan yang mendustakan Allah Taala. Jadi mereka menyangka bahawa Allah Taala tidak akan mampu sama sekali membangkitkan manusia di akhirat, sedangkan benda itu sangat mudah kepada Allah Taala. Yang ketiga, perkara ini mustahil kerana menisbahkan sifat lemah dan cuai terhadap Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala itu wal qawiyun aziz. Allah Ta'ala itu qawi, maha gagah, maha perkasa. Okay? Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Allah Ta'ala tidak perlukan bantuan kepada makhluk. Hatta pada malaikat pun Allah Ta'ala tak perlu nak bantuan pun. Tapi Allah Ta'ala dah menciptakan malaikat, dan masing-masing malaikat itu ada fungsi masing-masing, ada tugas masing-masing. Tak guna buat malaikat tapi tak ada tugas. Jadi Allah Ta'ala buat malaikat pun ada tugas masing-masing lah. Dan dalam rukun iman pun, tuan-tuan, antaranya ialah percaya kepada para malaikat. Percaya kepada para malaikat. Kalau seandainya tak perlu percaya pada malaikat, jadi kena buanglah perkataan percaya pada malaikat tu. Hakikatnya percaya pada malaikat termasuk dalam salah satu daripada rukun iman juga. Baik, seterusnya, tuan-tuan, golongan yang mencela Allah Ta'ala dengan menyatakan dia mempunyai isteri dan juga anak, perkara ini juga mustahil kerana menisbahkan sifat berhajat kepada Allah. Kerana menisbahkan sifat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala itu tidak ada anak, dan Allah Ta'ala itu tidak ada isteri. Tidak ada isteri. Ada yang mendakwa bahawa Siti Maryam itu ialah isteri kepada Allah Ta'ala, dan Nabi Isa itu ialah anak Allah Ta'ala. Masya Allah, tuan-tuan. Ini sikap, orang kata, kebodohan manusia. Kemudian urusan menciptakan makhluk dan menciptanya semula selepas dibinasakan termasuk daripada perkara yang sangat mudah kepada Allah Ta'ala. Tiada sebarang kesukaran bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melakukan apa sahaja menurut kehendaknya. Tiada kesukaran, tidak ada kepayahan langsung kepada Allah, sangat mudah kepada Allah Ta'ala. Kemudian konsep mentauhid Allah Ta'ala dapat diteliti daripada kandungan surah Al-Ikhlas. Kalau tuan-tuan telitilah surah Al-Ikhlas ni, tuan, dia lebih menyatakan tentang mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad, Allah Ta'ala itu esa. Allahus samad. Allah Ta'ala tempat pertumpuan segala manusia dan juga segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu kepada Allah Ta'ala. Jadi kat situ pun kita dah nampak dah. Jadi kandungan isi kalimah surah Ikhlas ini, dia lebih menjurus kepada mengeksakan Allah Ta'ala, dan tidak mentajsimkan ataupun menjisimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang seterusnya, tuan-tuan, menisbahkan Allah Ta'ala dengan sifat makhluk boleh merosakkan akidah seseorang, bahkan menjatuhkannya ke lembah kekufuran. Jadi kita tak boleh menisbahkan ataupun menyamakan Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Walaupun ada ayat tentu menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu sepertinya bertangan. Yadullahu faqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi mereka kata Allah Ta'ala itu bertangan. Allah Ta'ala itu bertangan, sama seperti makhluk bertangan. Kemudian Allah Ta'ala itu bermuka.
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap dan menyangka Allah Taala itu mempunyai wajah atau mempunyai muka. Samalah seperti makhluk ada wajah dan ada muka. Tak? Allah Taala ketawa. Allah Taala ketawa. Jadi mereka menganggap ketawa Allah Taala sama seperti makhluk ketawa. Kalau kita ketawa macam mana? Kan? Macam mana makhluk ketawa? Jadi mereka anggap Allah Taala bila ketawa pun sama macam makhluk ketawa lah. Allah Ta'ala bersemayam di atas harash. Ar-Rahmanu ala sistawa. Allah Ta'ala bersemayam di atas harash. Jadi mereka menganggap Allah Ta'ala itu bersemayam sama seperti raja ataupun orang besar-besar bersemayam. Sedangkan benda itu mustahil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya berkenaan dengan ayat Ar-Rahmanu ala sistawa. Maka Imam Malik radhiyallahu ta'ala menjawab, dia kata al-istawa maklum. Al-istawa maklum. Wa kaifa majhul. Kan? Wa imamu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Berkenaan dengan perkataan istawa ataupun bersemayam ni di kalangan kita pun dah maklum dah mana istawa dan bersemayam ini. Wa kaifa majhul, dan bagaimana Allah Taala bersemayam itu kita tak tahu. Kan? Bersemayam kita fahamlah orang bersemayam kan? Tapi bagaimana Allah Ta'ala itu bersemayam? Wa kaifa majhul. Bagaimana Allah Ta'ala bersemayam itu yang kita tak tahu. Wa su'alu wa imamu bihi wajib. Beriman dengan ayat ini adalah hukumnya wajib, kata Imam Malik. Kan? Beriman tentang Allah Ta'ala bersemayam ini adalah hukumnya wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Sedangkan bertanya dalam bab ini adalah hukumnya bid'ah. Bid'ah kita bertanya dalam bab-bab ini, kerana dia termasuk dalam kumpulan ayat mutasyabihat. Ayat dalam Quran terbagi pada dua. Pertama ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ini ialah ayat yang tidak perlukan pada sebarang takwilan. Tak perlu pada takwil-takwil. Memang jelas ayat itu dan juga terang maknanya. Sedangkan yang mutasyabihat ini macam tadilah, ayat-ayat perlukan pada takwilan. Separuh daripada ulama kata tak perlu takwil, separuhnya mengatakan perlu takwil, tapi takwil meletakkan satu makna yang sesuai dan layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh kita serupakan kan kalimat-kalimat itu dengan sesuatu yang ada kepada makhluk. Maha suci Allah Ta'ala diserupakan dengan begitu, tuan-tuan. Base. Anak Adam mencela masa. Cukuplah sekadar tu dah. Boleh? Kerana ni panjang lagi ni. Anak Adam mencela masa, insya-Allah. Akan datang kita sambung lagi. Anak Adam mencela masa, kemudian keraguan dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Baik, saya buka soalan lah kalau ada pertanyaan. Ya. Nabi Musa itu, dia Bani Israel itu, dia memang Bani Israel lah. Banyak Nabi ini daripada kumpulan Bani Israel lah. Yang daripada keturunan Arab itu ialah Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, kan, Nabi Ismail, kan, itu daripada keturunan Arab lah, okay. Tapi yang lain itu kebanyakannya adalah keturunan Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad itu daripada jalur lah, daripada jalur Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam, tak? Tapi yang lain tu semua Bani Israel lah. Termasuklah Uzair ni pun daripada keturunan Bani Israel. Kan? Di kalangan Bani Israel ini banyak para nabi dan para rasul, tapi hati mereka keras. Kan? Walaupun banyak nabi diutuskan pada mereka, tapi tak ramai yang beriman lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang mendustakan dan juga menentang dan juga melawan para nabi dan juga para rasul mereka lah. Termasuklah jugalah yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kan. Ada yang beriman, tapi yang tak beriman pun ramai jugalah tak beriman. Yang beriman pun kadang-kadang ada juga yang kembali juga pada kekufuran itu juga, kan. Bila ingat kan kisah
kita Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina tu, kan dia tinggalkan kaum dia kepada Nabi Harun alaihissalam. Dia tinggalkan kaum dia kepada Nabi Harun alaihissalam. Mereka asalnya dah beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi ada seorang lelaki bernama Samiri, dia buat patung anak lembu. Dia buat patung anak lembu. Dia buat daripada emas. Daripada emas tu daripada mana dia ambil? Dia collect daripada orang-orang Bani Israel. Dia collect emas itu, lepas tu dia leburkan. Kemudian dia buat patung emas anak lembu. Patung anak lembu dia buat daripada emas lah. Macam tu. Kemudian entah macam mana, mungkin ada teknik tertentu lah. Teknik tertentu sehingga kan patung anak lembu tadi boleh bersuara, mengeluarkan suara boh kan. Jadi dia kata pada kaumnya, Tuhan Musa dia kata pergi naik ke bukit dan cari Tuhan dia. Sebenarnya Tuhan dia bukan ada di bukit, Tuhan dia berada sekarang kat bawah ni. Dia kata, inilah patung anak lembu ni Tuhan dia, sembahlah kamu. Jadi mereka ramai-ramai sembah. Ramai-ramai sembah Bani Israel ni, walaupun pasalnya mereka dah beriman dah. Nampak tak? Ini nak menunjukkan pada kita tuan-tuan bahawa fahaman berkenaan dengan bertuhankan kepada patung ini telah pun lama meresap dalam pemikiran orang-orang Bani Israel. Dah lama meresap dah dalam pemikiran mereka. Jadi mereka susah nak buang. Susah nak buang. Jadi pantang aja nampak ada benda luar biasa, patung-patung kan. Lagi pula patung tu buat pada emas, lepas tu mengeluarkan suara pula. Jadi mereka pun takjub lah. Jadi akhirnya mereka ramai-ramai sembah patung itu. Itulah yang berlaku kepada kaum Bani Israel. Apa nikmat yang Bani Israel tak dapat? Banyak nikmat. Kan seperti dikurniakan kepada mereka tu al-manna was-salwa. Ketika mereka mereka tersesat di padang pasir Artih itu selama 40 tahun mereka tersesat di situ. Kan? Jadi makanan yang mereka makan itu pada masa itu ialah al-manna was-salwa. Al-manna was-salwa. Iaitulah sejenis burung puyuh yang jatuh daripada langit, kemudian sejenis manisan daripada macam manisan lebah lah. Manisan yang turun daripada langit. Itulah menjadi makanan kepada mereka. Al-manna was-salwa lah. Selama mereka tersesat di padang Tih kan, di Palestin tu selama lebih kurang dalam 40 tahun tuan-tuan. Jadi mereka akhirnya jemulah. Hasil makan benda tu mereka berjemu. Jadi mereka minta kepada Musa AS, wahai Musa, izinkan kami masuk ke dalam bandar supaya kami dapat mencari makanan-makanan yang lebih baik, seperti mentimun ke apa-apa kan, makanan yang lebih baik kan. Tapi Allah Ta'ala menegurlah sikap mereka Bani Israel tadi. Mereka dah dikurniakan makanan yang baik dan bagus daripada syurga tu, makanan tu, tapi mereka nakkan makanan yang tak baik. Itulah hanya sekadar mentimun kan, sayur-sayuran sajalah. Itulah yang mereka nakkan. Itulah sikap Bani Israel. Betul tak? Dan mereka juga dikurniakan antaranya air kan, air yang terpancar daripada batu tu. Wajistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu isnata asyarata aina. Itu ayat itulah kan, ketika mereka itu minta kepada Allah Ta'ala ataupun Nabi Musa AS supaya mereka dikurniakan air itu mereka nak minum lah. Ayat tu. Jadi Nabi Allah Ta'ala perintah pada Musa supaya ambil tongkat dia, ketuk pada batu tu. Ada satu batu yang diketuk oleh Nabi Musa lah. Bila ketuk batu tadi, fajarat minhu isnata asyara aina, maka terpancar daripada itu 12 mata air. Kan, daripada air itulah mereka minumlah sampailah mereka puas minum. Itu antara nikmat yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Tapi walaupun banyak nikmat tadi mereka kurniakan, masih lagi mereka mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan. Itulah antara kisah sejarah Mesir ini. Okey, ada soalan lagi? Tersyabihat tu ayat macam tadi lah. Ayat yang kesamaran makna tadi. Rahman asistawa wa ta'ala bersemayam di arash. Yadullah faqqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Salah macam Allah Ta'ala tu bertangan.
Tahu tak? Allah Ta'ala tu bermuka lah. Tahu tak? Itu termasuk ayat mutasyabihat tadi. Selain itu ayat-ayat yang mukamal ni ayat terang dan jelas maknanya. Yang tak perlukan kepada takwilan lah. Macam tu. Kan ada ayat surah Al-Imran tu. Ayat surah Al-Imran kan? Okey tuan. Boleh sampai? Boleh sampai? Dah. Pengajian kita dah habis. Jadi kita nak tutup ni sempena Ramadan lah. InsyaAllah Ramadan ni kita stop lah. Sampai Syawal, Ramadan Syawal. Lepas Syawal so lepas puasa 6 ke, kalau nak mula kita mulalah. Beritahulah kalau kita nak mula. Boleh? InsyaAllah. Kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa ma'lum taqabbala rizqan halalan barakatan katsira wa siyana fataya alim lana qulubana bi nurin ma'rifataka wa ftahana bil arifin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la istajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dah.